Baru-baru ini, kita digemparkan dengan isu kenaikan harga sayur-sayuran di pasaran, yang mana peningkatan permintaan secara mendadak dilihat sebagai faktor penyumbang setelah pembukaan sektor ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azirul Hanif bin Muhammad Sri dengan nombor pendaftaran A167573 daripada program Sarjana Muda Sains Citra dengan penumpuan pengurusan bioteknologi. Saya kini sedang menjalani pembelajaran berasaskan kerja WBL saya di Bioeconomy Corporation Putrajaya. Hari ini, saya akan membentangkan kertas cadangan saya bagi projek ilmiah akhir yang bertajuk Pembangunan Strategi Pemasaran Pusat Pemprosesan Produk Agro-Makanan di Cameron Highlands. Sebagai pengenalan, Pusat Pemprosesan ini merupakan salah satu projek di bawah kendalian penyelia saya, Encik Faizal sebagai ketua projek dengan kerjasama wakil syarikat kumpulan peladang di Cameron Highlands. Pusat ini bertujuan sebagai penyelesaian kepada hasil tanaman yang tidak ekonomi untuk dipasarkan, sama ada disebabkan oleh grade yang rendah atau ketika pengeluaran berlebihan melalui proses pembungkusan, penyimpanan atau penyelesaian bernilai tambah. Hasil agro makanan oleh para petani di sekitar Cameron Highlands akan dikumpulkan dan diproses menjadi bahan mentah siap atau separa siap di pusat pemprosesan ini untuk dipasarkan kepada pengeluar makanan, peniaga ataupun pengguna. Daripada kajian kepustakaan yang dilakukan, Suhaimi et al. Melaporkan bahawa terdapat lebih daripada 300,000 pengeluar buah-buahan dan sayur-sayuran di Malaysia dan majoriti daripadanya masih bergantung kepada pemborong bagi meneruskan hidup. Mann et al. Menyatakan penlibatan banyak orang tengah atau middleman dilihat sebagai isu kepada kos pemasaran yang tinggi dengan bayaran yang rendah kepada petani dan penolakan hasil agro makanan yang kurang berkualiti. Kurangnya penggunaan teknologi dalam sektor agro makanan direkodkan oleh Arifin et al. Namun, permintaan kepada strategi pemasaran yang berpusatkan pengguna semakin bertambah. Manakala Arsyad et al. Menyatakan penubuhan pusat pemprosesan ternyata dapat menjamin rantaian bekalan makanan serta meningkatkan penyertaan persatuan peladang setempat. Sekarang kita pergi pula kepada topik kerugian makanan. FAO melaporkan sekitar 25% sisa makanan dihasilkan dan 7 sehingga 8% kerugian makanan direkodkan di Asia Tenggara. Manakala para petani didapati mengalami masalah jurang pemasaran dalam mempromosikan hasil agro makanan mereka. Ayo kita fahami terlebih dahulu penyataan masalah bagi projek yang cuba diusulkan ini. Pertamanya, berdasarkan lawatan tapak oleh pihak Bioeconomy Corp ke ladang di Cameron Highlands sebelumnya, dilaporkan kira-kira 15 hingga 30% kadar kerugian hasil pertanian tidak ekonomi untuk dipasarkan yang bergantung pada jenis tanaman seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Keduanya, satu artikel yang dikeluarkan oleh Mardi menyatakan bahawa kerajaan merasakan para petani telah dimanipulasi dalam urusan jual beli hasil agrikultur melalui penetapan harga dan dominasi pasaran oleh orang tengah. Dan yang ketiga, ini ditambah pula dengan satu artikel oleh pengkaji daripada UPM merekodkan bahawa amalan sistem pemasaran tradisional menjadi limitasi buat para petani yang hanya memfokuskan kepada fungsi pengedaran produk agro makanan dalam rantaian bekalan. Maka, 3 objektif projek saya ini yang akan diintegrasikan dalam projek utama pembangunan pusat pemprosesan produk agro makanan di Cameron Highlands adalah: yang pertama, untuk mengenal pasti strategi pemasaran yang bersesuaian dengan pusat pemprosesan. Keduanya, untuk membangunkan strategi pemasaran berdasarkan perancangan yang dilakukan. Dan yang ketiga, untuk mengesahkan strategi pemasaran yang dibangunkan melalui pihak syarikat WBL. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kerangka kerja yang digunapakai dalam membangunkan strategi pemasaran bagi projek ini.
Kerangka kerja ini diambil daripada satu artikel yang ditulis oleh Tikkanen et al. Pada tahun 2007 yang dinamakan sebagai Strategi Pemasaran 4 Portfolio. Oleh itu, dalam merancang dan membina strategi pemasaran saya ini, 4 aspek atau portfolio akan diberikan perhatian, iaitu yang pertama, hubungan pelanggan melalui segmentasi dan pemilihan pelanggan. Keduanya, hubungan jaringan, iaitu mereka yang terlibat dalam rantaian bekalan ini. Ketiga, jualan dan penghantaran, iaitu penentuan kaedah jualan dan sumber peruntukan jualan, serta penawaran pembangunan projek melalui pemetaan teknologi dan produk bernilai tambah. Berikut merupakan 3 fasa sebagai metodologi projek yang dirangka bagi memastikan projek ini dapat dijalankan secara lebih bersasar. Fasa 1 dikenali sebagai fasa pengenalpastian strategi pemasaran, di mana saya akan mengenal pasti pelanggan berpotensi beserta kemahuan mereka, menjalankan analisa pasaran dan persaingan dalam sektor ini serta merangka strategi pemasaran berdasarkan model 7P. Pada fasa kedua, iaitu pembangunan strategi pemasaran, saya akan membina pelan pemasaran berdasarkan strategi yang telah dikenal pasti, lalu membangunkan satu platform pemasaran digital, iaitu sebuah akaun Facebook bagi pusat pemprosesan ini, dan kemudiannya memfokuskan perhubungan pemasaran mengikut kepada strategi pemasaran 4 portfolio itu tadi. Fasa terakhir, fasa ketiga, dinamakan sebagai fasa pengesahan strategi pemasaran. Di sini, saya akan membuat semakan dan pelarasan bagi strategi pemasaran yang diguna pakai. Lalu, menilai prestasi keseluruhan dalam bentuk penulisan dokumen dan akhirnya saya akan membentangkan hasil akhir projek ini kepada wakil Bioeconomy Corporation sebagai rekod dan pengesahan. Jika tadi saya telah terangkan tentang metodologi projek mengikut fasa, di sini saya akan tunjukkan pula rancangan bagi aktiviti projek ini dalam bentuk catatan. Dapat dilihat di sini bahawa projek ini telah dimulakan dengan pembinaan kertas cadangan projek pada bulan November yang lalu dan akan diteruskan sehingga bulan Jun tahun hadapan. Fasa 1 sedang berjalan sehingga bulan hadapan dan akan diteruskan pula dengan fasa kedua bermula Januari hingga April 2022. Fasa 3 pula akan dilaksanakan pada bulan April dan Mei dan diakhiri dengan persiapan kertas akhir projek pada bulan Jun 2022. Sebagai kesimpulan, projek pembangunan strategi pemasaran pusat pemprosesan produk agro makanan di Cameron Highlands ini dijangka dapat memberikan manfaat kepada pihak Bioeconomy Corporation daripada 3 aspek seperti berikut. Pertamanya, ia merupakan sebuah projek yang bernilai tambah buat komuniti petani di Cameron Highlands, seperti mana mandat utama syarikat ini iaitu bertindak sebagai entiti komersial untuk industri berasaskan bio. Keduanya, ia bakal menjadi sebuah model penjanaan pendapatan yang boleh dicontohi dan seterusnya diperluaskan di lokaliti yang lain. Dan yang terakhir, strategi pemasaran yang akan dibangunkan ini berpotensi menjadi rujukan bagi pihak syarikat untuk diaplikasikan dalam projek-projek yang lain dan akan datang. Di sini, saya sertakan juga sumber rujukan yang diambil bagi data-data yang telah saya persembahkan dalam pembentangan saya tadi. Sebagai penutup, saya optimis bahawa cadangan projek Capstone ini akan berjaya kelak dan bermanfaat bukan hanya buat syarikat namun buat universiti dan diri saya juga. Sekian, terima kasih.